Ya, kita kembali lagi menerus Ramai Pagi yang kita siarkan secara langsung pada pagi ini. Dan tadi sudah kita memberikan apa yang akan kita bawakan segmen Astarawani dengan tajuk tema SDG dalam karya sastra yang akan kita bawakan dan bersama tetamu dengan kita. Iya, dan kita bawakan pada pagi ini sudah pun berada di studio di sebelah sisi kiri saya bersama dengan Dr. Haji Rozaiman bin Ma'mun, merupakan penolong profesor Institut Pendidikan Sultan Hassanah Bolkiah dan Timbalan Dekan Bahagian Hal Ehwal Pelajar Universiti Brunei Darussalam. Assalamualaikum, Dr. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, apa khabar? Alhamdulillah, habis kita apa khabar? Alhamdulillah kami sihat. Alhamdulillah, Doktor. Jadi alhamdulillah bertemu kembali ya bersama dengan Doktor dalam segmen bersama Angkatan Sastrawan dan Sastrawani ataupun yang segmen Astrawani ya. Betul. Jadi kita ni akan mulakan ni dalam segmen ini, apakah pengertian kesusastraan dalam kumpulan tulisan yang baik dan juga indah ni di sini. Mungkin boleh dilanjutkan penerangannya. Alhamdulillah, terima kasih Puan Hayatul dan Puan Mahirah. Alhamdulillah, sebenarnya istilah kesusastraan ini walaupun sering kita dengar, tetapi masih ada segelintir dalam kalangan masyarakat tidak jelas apa pengertian sebenarnya, apa yang dimaksudkan dengan kesusastraan. Jadi yang kita sering dengar sastra mungkin sebagai subjek ataupun suatu bidang yang diceburi oleh seniman yang suka menulis cerpen, sajak dan sebagainya, yang suka berangan-angan, yang suka beremosi dan sebagainya. Tetapi sebenarnya maksud kesusastraan itu sangat besar. Ia terbina daripada dua perkataan, su dan sastra. Okay. Jadi su bermaksud baik, manakala sastra bermaksud tulisan, tulisan, penulisan. Jadi apabila ia dicantumkan menjadi susastra dan seterusnya kesusastraan, ia bermaksud kumpulan tulisan-tulisan yang baik. Baik di sana bukan hanya sekadar bermaksud baik, tetapi di dalamnya terkandung maksud benar, kemudian seni. Maksud baik itu sebenarnya ialah seni. Apabila disebut kesusastraan ialah tulisan yang berseni. Apabila disebut berseni, ia hendaklah mengikut tata cara yang benar. Jadi ada maksud benar, ada maksud baik, ada maksud seni di dalam perkataan su itu. Jadi tidak sesuka hati kita menulis, bukan ikut suka hati. Ada tata cara yang perlu dipatuhi. Ada aliran. Kesusastraan Melayu itu merupakan tulisan-tulisan yang baik, yang beretika, yang mengemukakan sesuatu dengan caranya yang tersendiri, yang mematuhi selok-belok penggunaan bahasa yang baik. Jadi tidak sesuka hati. Maknanya untuk menjadi sastrawan atau untuk menjadi penulis dalam bidang sastra, kita perlu belajar. Betul. Sebab maksud seni di dalam susastra itu maksudnya ada aturan. Jadi kita perlu menghasilkan karya sastra mengikut aturan yang telah ditetapkan. Alhamdulillah. Jadi itu merupakan sedikit sebanyak penerangan berkenaan dengan pengertian kesusastraan. Dan kalau kita boleh tahu juga Doktor, mungkin Doktor boleh menjelaskan fungsi sebenar karya sastra. Mungkin boleh kongsikan, silakan. Baik. Secara umumnya sastra itu dikenali sebagai menghibur. Ini yang selalu ditanggapi, yang diterima atau dipahami oleh masyarakat awam. Sastra menghibur. Belajar sastra maknanya belajar menulis sajak, belajar lirik lagu. Yang ini cuma makna sebahagian kecil maknanya saja. Sedangkan sastra itu banyak lagi fungsinya. Tetapi ia sebenarnya terbahagi kepada dua fungsi utama, iaitu menghibur dan mendidik. Jadi kita masyarakat selalu melihatnya sebagai suatu bidang yang berkaitan dengan hiburan, aspek hiburan. Tetapi sebenarnya hiburan itu aspek kecil dalam sastra. Fungsi utamanya sebenarnya ialah mendidik. Mendidik. Jadi terkandung mendidik itu ada terkandung di dalamnya unsur intelektual. Ada gagasan yang apabila membaca saja, apabila membaca syair, baik
sastra klasik atau sastra rakyat maupun sastra moden yang kita kenali sebagai sajak, drama, novel, semua itu mengandungi gagasan, fikiran, aspek intelektualnya. Kemudian memang tetapi apa yang membezakan sastra, bidang lain pun ada aspek intelektual, bidang lain pun ada aspek hiburan, tetapi dalam sastra ia penggunaan bahasa yang berlapis. Jadi kita mengemukakan sesuatu, sama ada sesuatu itu sensitif ataupun biasa saja, ia akan dilapisi dengan penggunaan pemilihan kata yang bermakna, yang menggunakan lambang, kod sastra. Jadi sesuatu hal sensitif boleh disampaikan dengan cara yang halus, dengan cara yang berhemah, tidak menyakiti orang lain. Sebab jika kita membaca mana-mana novel, sajak, cerpen, jika ia menyindir ataupun mengkritik secara terbuka, ia tidak dikatakan sastra. Sebab ia tidak mematuhi cara penulisan sastra. Jadi sastra apapun yang ingin dikemukakan hendaklah secara neutral, hendaklah secara berlapis, jika pandai menggunakan lambang-lambang tertentu agar tidak menyalahi aturan negara, tidak tidak ada unsur fitnah, tidak menyinggung perasaan orang lain, bangsa lain, agama lain. Jadi sastra ia bersifat natural. Hal ini perlu dijaga. Jadi fungsi mendidik ini kita sering lupa. Apabila kita misalnya keluar daripada panggung wayang, kita mungkin rasa gembira jika ceritanya happy ending. Betul. Jika ceritanya sad ending, kita akan sedih. Betul. Jadi lebih kepada emosi. Adakah kita selepas melihat wayang, kita berbincang dengan anak-anak atau bersama kawan tentang apa yang berlaku, apa yang diceritakan, apa sepatutnya misalnya watak itu boleh buat lagi untuk memperbaiki keadaan dan sebagainya. Jadi unsur mendidik inilah unsur kritikal yang tidak yang kurang sampai kepada masyarakat. Jadi hari ini saya ingin menekankan tentang fungsi yang kedua ini yang sering dilupakan, yaitu mendidik. Mendidik masyarakat melalui karya sastra. Jadi makna SDG dan juga bagaimanakah kaitannya dengan fungsi sastra ini? Baik, SDG merupakan istilah yang kini kian popular. Sering disebut dalam pelbagai bidang. Di sekolah pelajar-pelajar mungkin diminta untuk menulis karangan tentang SDG, apatah lagi di peringkat yang lebih tinggi, di politeknik, di universiti, lebih-lebih lagi di universiti pelajar-pelajar diminta untuk bercakap tentang SDG dalam karangan, dalam esei, dalam projek dan sebagainya. Ada pemiran-pemiran menggunakan bahan-bahan bekas, dan kemudian apalagi di dalam tesis pun ada yang menulis tentang SDG. Semua ini menunjukkan bahawa SDG dalam kerangka zaman terkini merupakan suatu aspek yang sangat penting. Dan adakah sastra ketinggalan dalam mengungkapkan SDG? SDG sebenarnya kepanjangannya ialah Sustainable Development Goals. Dalam bahasa Melayunya matlamat pembangunan mampan. Matlamat pembangunan mampan. Dan ia diasaskan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada tahun 2015, kesinambungan daripada Millennium Development Goals. Apabila diperkenalkan Sustainable Development Goals, ia bermula pada tahun 2016 hingga kepada tahun 2030. Dan kita sedang berada di tahun 2026, maka inisiatif ini masih berlangsung, masih berlaku sehinggalah kepada tahun 2030. Namun apabila kita sampai ke tahun 2030, tidak bermakna matlamat ini dimansuhkan, tetapi ia akan disambung dengan matlamat-matlamat yang lain yang relevan dengan perkembangan keperluan semasa, baik sesebuah negeri maupun ke seluruh dunia. Dan matlamat ini merupakan matlamat kerjasama seluruh dunia, termasuk Brunei sebagai anggota Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Jadi SDG iaitu matlamat pembangunan mampan mempunyai 17 matlamat.
mungkin ada antara segelintir masyarakat yang jarang mendengar ataupun belum pernah mendengar matlamat-matlamat tersebut. Jadi ia terbahagi kepada 5 five pillars ataupun 5 tiang seri, iaitu people, prosperity, planet, partnership and peace. Jadi kelima-lima ini terpecah lagi kepada 17 matlamat, 17 matlamat dan 169 sasaran dirincikan. Apa saja matlamat yang ingin dicapai, bukan saja Brunei tetapi seluruh dunia. Okay. Kemudian Brunei sebagai negara anggota turut menampilkan inisiatif yang beracuan dengan Melayu Islam Beraja. Ya, jadi Brunei berpartisipasi, mengambil terlibat dalam usaha ini, namun tidak lupa akan acuan. Kita berfalsafahkan Melayu Islam Beraja. Jadi apapun tindakan kita dalam hal-hal yang berkaitan dengan SDG, kita tidak lupa dengan Melayu Islam Beraja. Sebab Melayu Islam Beraja juga merupakan intipati kepada wawasan negara 2035. Ya, kita sekarang berada pada tahun 2026, ada beberapa tahun lagi kita akan menjejaki tahun 2035, dan adakah kita sebagai rakyat, sebagai warga negara, sebagai kaki tangan kerajaan, sebagai apa sajalah kita, sama ada kita sebagai penduduk tetap, warga negara, apakah kita telah berpartisipasi mengikut kemampuan, mengikut konteks masing-masing, kapasiti masing-masing. Jadi MIB merupakan tonggak, merupakan intipati, merupakan paksi kepada usaha ini. Ya, dan kita perlu menanai wawasan Brunei 2035 yang mempunyai 3 matlamat utama, iaitu rakyat berpendidikan tinggi dan berkemahiran tinggi, kedua kualiti hidup yang tinggi, dan ekonomi yang dinamik dan berdaya tahan. Nah, ungkapan-ungkapan berpendidikan, kualiti hidup, berdaya ekonomi yang dinamik dan berdaya tahan, semuanya juga turut terangkum di dalam wawasan 2035 dan SDG, ya, SDG. Dan ia saling berkaitan. Alhamdulillah. Jadi itu dia, ya, antara penerangan dan juga penjelasan yang telah dikongsikan. Jadi kalau kita boleh tahu juga, Doktor, bagaimana harusnya sikap kita ni sebagai masyarakat dan juga pelajar khususnya terhadap karya sastra ini, Doktor, silakan. Baik, kita perlu membaca, mendengar, mengikuti sastra itu secara lebih kritis, bukan hanya melihat aspek-aspek yang berkaitan dengan hiburan, ya, tetapi melihat karya sastra sebagai suatu sumber ilmu, ya, sumber ilmu. Misalnya antara karya yang saya teliti ialah karya Damai Dalam Sentuhan, yang dihasilkan oleh Sukri Jain, ya. Pada tahun 1990 ia diterbitkan. Tetapi antologi ini telah memuatkan sajak yang ditulis beliau sejak tahun 1956 sehinggalah pada tahun 1985. Dan beliau terkenal, Sukri Jain terkenal sebagai penulis yang lebih kepada sastra agama. Jadi saya melihat apabila saya membaca karya beliau, karya atau sajak-sajaknya tidak hanya menyentuh tentang agama, ya, tetapi dalam masa yang sama beliau menyentuh tentang hal-hal yang berkaitan dengan isu-isu semasa, isu-isu yang lebih universal. Apabila saya baca sebagai contoh, sajaknya misalnya, jangan ada perkataan jangan membisu dalam gelap gelita. Maksudnya kita jangan jumud, kita hendaklah lebih terbuka. Okay? Ada perkataan buatlah sepenuh hati. Ya, ini ada kaitan dengan etika kerja, yang seperti yang digariskan dalam SDG. Kemudian angkatan sedar mewakili zaman. Jadi maksudnya siapa? Remaja, generasi generasi Z, generasi Z
perlu lebih berpartisipasi dalam membangun negara. Kemudian purih kenali diri zaman sentiasa menggugat. Maksudnya perlu mempertahankan jati diri. Kalau di dalam konteks negara berkenaan ialah Melayu Islam beraja. Kemudian berilmu, bertuhan, berperibadi. Maksudnya apa? Keseimbangan ilmu, iman dan akhlak. Ya. Dan inilah keistimewaan negara kita. Kita tidak lupa kepada Melayu Islam beraja. Ada unsur Islam di sana yang berkaitan dengan ketauhidan, tentang keimanan dan sebagainya. Jadi dalam kesibukan kita membangun, berpartisipasi dalam arena antarabangsa, kita tidak terlupa dengan falsafah Melayu Islam beraja. Kemudian banyak contoh-contoh yang saya berikan di sini, antaranya lagi misalnya hampas pencemaran mengalir. Bahaya membinasakan seperti tuba. Maksudnya ini seluang ikan seluang di sungai boleh saja mati oleh perbuatan manusia yang menggunakan racun tuba. Kemudian manusia membuang sampah sehingga sungai tercemar. Nah, ini turut dikaitkan di dalam SDG tentang planet, tentang sungai yang tercemar, tentang udara yang tercemar, ya. Dan ini menjadi salah satu isu yang dibincangkan oleh penulis dalam sastra. Jadi kita melihat di sini bahawa pembaca, pelajar, orang awam, masyarakat, ibu bapa terutamanya perlu melihat kepentingan sastra. Jangan menilai subjek sastra di sekolah yang diambil oleh anak itu kurang berfungsi atau kurang berfaedah. Kerana ia melatih pelajar, kanak-kanak untuk berfikir lebih kritis tentang hal semasa, tentang latar budaya, tentang kemaslahatan masyarakat, tentang hal-hal yang seiring dengan perkembangan zaman. Ya, jadi anak atau pelajar akan lebih sensitif, akan lebih peka, akan lebih pemedulian, tidak camah mata. Jadi ini merupakan suatu nilai-nilai universal yang selaras atau selari, yang sama dengan nilai-nilai Melayu Islam beraja yang menjadi falsafah negara kita ni. Dan jadi belajar sastra itu bukan sekadar belajar untuk berhibur, tetapi pelajar-pelajar diasuh, dididik bagaimana untuk meneliti, membaca, mendengar, menonton dengan lebih teliti, dengan lebih analitis. Mereka akan membincangkan isu-isu semasa bersama kawan-kawan, bersama guru dan sebagainya. Begitu juga dengan pembaca ataupun masyarakat awam perlu melihat sastra itu bukan sekadar untuk hiburan semata-mata. Kita boleh melihat wayang bersama keluarga, tetapi bincangkan. Jangan hanya kalau cerita itu sad ending kita tak suka. Kita suka happy ending saja. Jadi mesti diulas lagi tu. Mesti diulas. Barulah ada pemahaman dan faedah menonton wayang. Jangan menonton wayang makan jagung, popcorn, kemudian ketawa selepas satu. Tidak ada faedah. Sama ada ia sad ending atau happy ending, ada sesuatu, pasti ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh pengkarya melalui karya-karyanya. Jadi jangan kita hanya tinggal ketawa selepas menonton, ketawa ketika membaca. Perlu meneliti, memikirkan apa gagasan. Sayang kalau kita membaca, menonton filem dan sebagainya, kita tidak memikirkan apa gagasan, apa tema. Tema itu maksudnya gagasan, fikiran, intelektual yang ingin disampaikan oleh pengkarya kepada kita. Jadi kalau kita tidak memikirkannya, maka kita akan rugi. Kita rugi dan kita melupakan aspek penting sastra, iaitu mendidik masyarakat. Jadi bukan hanya sekadar menghibur. Ya, alhamdulillah ya, demikian tadi segmen yang kita bawakan, iaitu dengan tajuk tema SDG dalam karya sastra. Jadi alhamdulillah, jadi mudah-mudahan dengan adanya perkongsian telah dikongsikan seperti tadi dapat memberikan manfaat kepada kita ni, dan kita percaya memang daripada hasil karya sastra ini dengan adanya tema SDG ini sekurang-kurangnya dapat memberikan kefahaman melalui penyampaian yang kita ni dikeluarkan melalui sastra dengan bertemakan SDG. Jadi sekurang-kurangnya kita dapat sama-sama menghayati dengan keadaan isu semasa dengan menggunakan kaedah sastra, menggunakan penggunaan bahasa yang indah. Dan kita ingin mengucapkan ribuan terima kasih
kepada tetamu kita pada pagi ini kerana berkesediaan untuk berikan pencerahan dan juga penjelasan berkenaan dengan tajuk kita pada pagi ini yang cukup bermanfaat kepada kita ni semua. Dan sekali lagi kita ucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. Haji Rozaiman bin Ma'mun, merupakan penolong Profesor Institut Pendidikan Sultan Hassanah Bolkiah dan Timbalan Dekan Bahagian Hal Ehwal Pelajar Universiti Brunei Darussalam. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih Puan Hayatul dan Puan Mahirah. Ya, insyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.